Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akmal Ilham bin Ahmad Ruslan. Nombor metrik AP 190163, BPD 14402, Soil Mechanics, dan my lecturer is Dr. Hamidun bin Muhammad Noh. Tajuk kajian yang akan dibincangkan ialah tragedi tanah runtuh di Hulu Langit, Selangor. Tragedi tanah runtuh di Hulu Langit terjadi pada 21 Mei 2011 pada jam 2.20 petang di sebuah premis di Jalan Sungai Semungkis, Kampung Gahal, Hulu Langit, Selangor. Antara yang terjejas ialah penghuni rumah anak-anak yatim dan Madrasah Al-Taqwa. Seramai 25 orang penghuni tertimbus dalam kejadian tanah runtuh ini dan kebanyakannya adalah anak-anak yatim di bawah umur 18 tahun. Setelah operasi menyelamat selesai, didapati seramai 16 orang maut dan 9 lagi cedera. Dalam kejadian ini, semua mangsa dibawa ke Hospital Kuala Lumpur. Berikut adalah contoh gambar yang diambil ketika kejadian berlaku. Antara kesan yang terjadi dalam kejadian ini, yang pertama ialah perubahan lanskap tanah runtuh. Tanah runtuh yang terjadi menyebabkan perubahan yang ketara dalam lanskap. Hakisan tanah terjadi dan menyebabkan kawasan tanah tinggi menjadi rata dan pemendapan tanah juga menjadi sangat cepat. Tanah runtuh juga menyebabkan cerun tanah atau batu menjadi curam dan tidak stabil. Yang kedua ialah kerosakan muka bumi. Tanah runtuh juga memberi kesan kepada alam sekitar dan kesannya besar terhadap projek penggunaan dan pembangunan dalam sektor pertanian. Yang ketiga ialah membawa kepada kematian dan kehilangan harta benda. Kejadian tanah runtuh bukan sahaja membawa kepada kematian dan kerosakan harta benda, tetapi juga memberi kesan negatif kepada ekonomi di kawasan yang terjejas. Antara faktor bagaimana kejadian ini berlaku ialah yang pertama, hujan lebat yang berterusan. Kejadian hujan lebat yang berterusan dan melampau menyebabkan tanah runtuh berlaku, terutamanya di kawasan sensitif seperti di lembah. Hal ini disebabkan oleh proses penghapusan dan proses pemisahan zarah yang tinggi berlaku. Yang kedua adalah daripada faktor graviti. Aktiviti pergerakan tanah pada cerun disebabkan oleh tarikan graviti, menyebabkan semua objek jatuh ke bawah akibat daripada tarikan graviti. Pergerakan batu dan tanah di lereng-lereng bukit akibat daripada hukum graviti adalah proses semula jadi. Yang ketiga adalah daripada aktiviti manusia. Aktiviti manusia yang menyebabkan kejadian itu berlaku. Pembangunan di cerun yang curam, yang dibina terlalu curam dan dibiarkan tanpa ada cara penambahbaikan untuk menguatkan lereng. Proses pembangunan di kawasan ini menyebabkan kegagalan cerun akibat daripada kerja-kerja pembinaan yang menyebabkan penyikiran tanah di bahagian bawah cerun. Bahagian bawah cerun yang dikurangkan tanahnya menyebabkan kemampuan sokongan menjadi lemah. Bagaimana untuk memperbaiki keadaan tanah? Yang pertama, pemotongan cerun tanah yang terhad. Pemotongan cerun di kaki bukit harus dihalang kerana pemotongan yang berlebihan akan menyebabkan sokongan cerun menjadi lemah. Yang kedua adalah mengekalkan topografi yang sedia ada. Pembangunan yang dibina mestilah berjauhan dengan lereng bukit dan pengubahsuaian dan pembangunan harus dilaksanakan secara berperingkat dengan proses yang betul dan selamat. Dan yang terakhir ialah kestabilan cerun. Pelaksanaan benting atau penghalang bagi bangunan yang berada di lereng bukit mestilah dibuat. Ia perlu dibina dari batu dan ditutup dengan tanah dan dinding dengan asas yang tepat supaya lereng bukit menjadi kukuh dan kuat serta selamat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.